Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan di dalam doa. 让我们低下头，以祷告来到上帝的面前。 Benar ya Tuhan, sesungguhnya Engkaulah tempat kami berharap. 是的，上帝，你是我们唯一的盼望。 Dan itulah sebabnya ya Tuhan, pada malam hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, Tuhan pengharapan kami. 因此，今天晚上我们来到你面前，就是来到那充满盼望的主面前。 Kami datang karena kami menyadari seringkali kami kehilangan harapan. 我们来到你面前，因为我们时常失去了我们的盼望。 Seringkali kami kehilangan alasan untuk tetap berharap kepada Tuhan. 很多时候，我们失去理由，为什么我们向你仰望？ Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa, kami memohon kepadamu. 因此，我们向你祷告，向你祈求。 Biarlah pada malam hari ini Engkau, Tuhan pengharapan kami, sekali lagi meneguhkan pengharapan yang Engkau telah berikan kepada setiap kami. 因此，今天晚上充满盼望的上帝再一次坚固我们的盼望。 Pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan, biarlah kiranya Allah Roh Kudus sekali lagi meneguhkan kami dengan janji firman-Mu. 因此，当我们阅读你的话语、思想话语的时候，圣灵上帝再一次坚固我们的心。 Biarlah setelah kami bersekutu berdoa bersama-sama pada malam hari ini, iman kami sekali lagi diteguhkan di dalam Engkau. 因为今天晚上，当我们一起团结的时候，我们的信心再一次得以坚固。 Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. 求你对我们说话，因为我们这些儿女们预备心聆听你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. 奉靠主耶稣的名，我们祷告和交托。 Amin. 阿门。 Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan. 各位主所爱兄弟姐妹们，大家晚上好。 Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu. 我们打开圣经启示录， Kita akan membaca dan merenungkan dari Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, lalu kemudian kita lompat ke ayat yang ke-23, dan kemudian nanti kita lompat lagi ke pasal 22, ayat yang ke-5. 我们要看启示录21章第1节到第5节，然后第23节，在启示录22章第5节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Pasal 21 ayat yang ke-23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Pasal 22 ayat yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. 启示录21章第1节到第5节，我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海又不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，神的帐幕在人间，他要与人同在。
同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都已过去了。坐宝座的说：看哪，我将一切都更新了。又说：你要写上，因这些话是可信的，是真实的。23节，那城内又不用日夜光照，因有神的荣耀光照，又有羊羔为城的灯。22章第5节，不再有黑夜，他们也不用灯光日光，因为主神要光照他们，他们要做王，直到永永远远。Hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi penduduk di sebuah kota kecil bernama Rjukan di Norwegia. 那么2013年的10月30日星期三，对于在挪威的一个小城市叫做 Rjukan 的，他对他们说这一天是一个充满历史性的一天。 Saudara, hari itu penduduk kota kecil ini berkumpul di pusat kota. 那么那一天呢，他们聚集在城市的中心。 Saudara, mereka berkumpul untuk meresmikan sebuah cermin raksasa yang bisa memantulkan sinar matahari ke kota mereka. 他们聚在一起，要正式化一面巨大的镜子，因为这面镜子将要反射那个日光到他们的城市内。 Dan hari itu saudara sekalian untuk pertama kalinya penduduk Rjukan bisa menikmati hangatnya sinar mentari di musim dingin yang cukup panjang. 这是头一次呢，在寒冷的那个冬季里面，这个Rjukan的居民们能够享受日光的温暖。 Saudara coba bayangkan lebih dari 100 tahun sejak kota itu berdiri, saudara sekalian, penduduk Rjukan tidak pernah mendapat sinar matahari selama 6 bulan di setiap tahunnya, yaitu di musim dingin. 你试想想，在100年以来，就是那个城市在的时候呢，他们一年呢至少有半年的时间，他们都不能够在寒冷的季节当中享受到日光。 Kalau saudara lihat di layar saudara, itu karena kota Rjukan ini saudara sekalian terletak di sebuah lembah yang cukup dalam yang kemudian diapit oleh 2 gunung yang tinggi sehingga menghalangi sinar matahari. 因为呢，这个Rjukan是它的位置呢是在一个深谷当中，是被2座高山夹在中间。 Maka hari itu saudara sekalian bagi penduduk Rjukan bisa merasakan matahari di musim dingin yang panjang, itu seperti melihat sebuah keajaiban. 所以那一天呢，这个Rjukan的居民他能够享受到这个寒冷的季节到有日光的温暖，就好像他们看到一面奇迹一样。 Saudara bisa melihat ekspresi wajah mereka seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang ajaib. 你们可以看到他们脸上的表情，他们好像看到一个奇迹一般。 Dan saudara mereka begitu senang, saudara bisa melihat bagaimana mereka menari-nari kesenangan, bisa merasakan sinar matahari di musim dingin. 他们如此的高兴，他们在那边舞蹈，因为在那个寒冷的季节当中，能够享受到日光的温暖。 Padahal saudara sekalian sebenarnya mereka bukan langsung merasakan sinar matahari. Mereka hanya sekedar merasakan pantulan sinar matahari. 实际上呢，他们不是直接的那个日光照射他们，而是他们享受的是那个反射的阳光。 Pantulan sinar matahari yang menerangi dan yang menghangatkan mereka. 那么反射的日光，照亮着他们，温暖着他们。 Sekali lagi saudara sekalian, hanya pantulan sinar matahari. 只是日光的反射罢了。 Tapi itu sudah cukup untuk membahagiakan penduduk Rjukan di tengah-tengah suhu dingin yang menusuk sendi-sendi mereka. 但是这已经足够了，在寒冷的季节，那个刺入那个关节的那个寒冷，他们能够享受到反射的日光。 Saudara, pengalaman penduduk kota Rjukan adalah sebuah gambaran bahwa sesungguhnya manusia membutuhkan cahaya untuk hidup. 那么这个Rjukan居民的那个经历呢，是一个画面，就怎么样一个在人基本上是需要光照的。 Kurang cahaya, maka kesehatan kita pasti terganggu. 如果没有光的话，我们的那个健康受影响。 Saudara coba saja tinggal di ruang bawah tanah selama beberapa hari, saudara pasti kita akan gampang sakit. 那么你试着在地下室住了几天，那么你就肯定很容易生病。 Saudara kurang cahaya, maka kapasitas mata kita untuk melihat dan menikmati keindahan ikut berkurang.
那么如果没有光的话呢，或是缺乏光的话呢，那么我们的眼睛要看东西、享受东西的唯美，肯定它的容量减少了。Coba saja saudara pergi snorkeling atau menyelam entah di Bunaken atau di Raja Ampat mungkin, tetapi saudara menyelamnya di malam hari saudara. Pasti keindahan ikan-ikan dan terumbu karang yang berwarna-warni itu tidak akan terlihat indah. 那么试着你去在晚上的时候呢，去 Bunaken 或者 Raja Ampat 那边浮潜。那么呢，在这个浮潜在这样时候呢，你不能够看到那个多彩的鱼儿，或者是那个珊瑚礁的美貌或是荣美。 Saudara, kekurangan cahaya pasti membuat pikiran dan perasaan kita itu menjadi gelisah dan was-was. 那么如果缺乏光的话呢，那么会让我们的感觉会有一点担忧或是担心。 Kalau saudara tidak percaya, coba saja saudara berjalan malam-malam di kebun raya Bogor pada waktu listrik padam. 如果你不相信的话，你可以在那个祭奠的时候，试着到 Bogor 的那个植物园那边去走走， Saudara pasti saudara akan merasa was-was gelisah, saudara. 肯定你会觉得担忧。 Saudara, cahaya bukan hanya sekedar penting bagi kehidupan kita. 那么光呢，不只对我们生活很重要， Saudara, cahaya atau terang itu adalah simbol kehidupan dan adalah simbol harapan. 那么光或是亮光呢，是生命和盼望的象征。 Dan itulah sebabnya saudara sekalian ketika masalah dan tekanan hidup menghadang, kita merasa hidup kita itu gelap, saudara. 所以，当我们生活上的一些的问题，或者是一些的压力拦住我们的时候，我们就仿佛在面对一片黑暗一样。 Dan merasa gelap itu saudara sekalian begitu nyata saat ini, khususnya karena wabah COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan selesai. 这样的那个黑暗是如此的黑暗的感觉是如此的真实，就好像这个新冠病毒不知道什么时候结束一样。 Bisnis kita terasa gelap, 我们觉得一片黑暗， pekerjaan kita mungkin terasa gelap, 我们的工作也觉得一片黑暗， studi anak-anak kita mungkin juga terasa gelap. 我们的孩子的学业也觉得一片黑暗。 Saudara, itulah sebabnya kalau saudara googling ada banyak tulisan yang mengatakan bahwa saat ini sesungguhnya kita sedang berada di uncharted territory, yaitu sebuah kondisi yang belum terpetakan sama sekali. 所以，如果你在网络看呢，很多的写作，它是把这样的局势称为一个未知的领域，或者是一个还没有呈现出来的局势一样。 Dan saudara, seluruh dunia saat ini seperti sedang meraba-raba di dalam kegelapan untuk mencari seberkas cahaya yang bisa menuntun kita keluar dari pandemi yang menggelapkan ini. 那么这个时候呢，全世界仿佛在摸索着要怎么样的去寻找一束的亮光，能够从这个新冠病毒疫情当中脱离出来。 Saudara, kita tidak tahu sampai berapa lama kegelapan yang bernama COVID-19 ini harus kita alami. 我们不知道这个所谓的新冠病毒疫情的黑暗什么时候才能够结束。 Tapi saudara sekalian, sebagai orang Kristen kita bersyukur karena kita selalu punya alasan untuk berharap bahkan di dalam gelap. 但是我们作为基督徒呢，我们要感谢主，因为我们有很多的理由能够在黑暗中存着盼望。 Saudara, sebagai anak Tuhan kita selalu punya alasan untuk berharap di dalam gelap karena kita tahu, kita percaya, kita yakin bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, sang terang yang sejati itu. 我们作为基督徒，我们能够在黑暗中能够存有盼望，因为呢，我们很多理由能够存着这样盼望，因为我们有那个增光的上帝。 Saudara, Wahyu 21 sampai 22 ayat 5 merupakan kulminasi atau titik puncak dari karya Allah menyelamatkan dunia yang dicatat oleh Alkitab. 那么启示录21章到22章第5节呢，是上帝在十字架的拯救世界大的工作的最高潮。 Saudara, di bagian ini firman Tuhan ingin menegaskan bahwa Tuhan tetaplah Allah yang berdaulat atas alam semesta. 在这里呢，上帝要强调他是充满主权的上帝， Ia tetaplah Allah yang pegang kendali atas segala sesuatu yang 他是 terjadi. 控制一切的上帝， Ia tetaplah Allah sang pemenang itu. 他是得胜的上帝。 Nah saudara, bagian ini begitu penting untuk diketahui oleh orang-orang Kristen di abad pertama, khususnya di tengah-tengah gelapnya situasi kehidupan mereka. 那么这一部分呢，对于第一世界的人是非常重要的，特别是在他们黑暗的局势当中。 Tetapi bagian ini saudara sekalian juga penting untuk kita ketahui sebagai orang Kristen hari ini, khususnya di tengah-tengah gelapnya hidup yang sedang kita alami hari-hari belakangan ini. 对于我们当今的基督徒也是一样的重要，特别是在当今这个局势，就是
新冠病毒疫情的局势当中， Ada dua hal yang penting saudara sekalian. 有2点是重 Yang 要的。 pertama saudara, 第一， saudara bagian firman Tuhan ini mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memulihkan dunia ini. 那么这一部分的圣经再一次强调，上帝将要复兴这个世界。 Saudara, sejak dosa masuk ke dalam dunia ini, maka kerusakan itu menjadi fakta yang terus-menerus harus kita hadapi tiap hari. 那么自从罪恶进入世界的时候呢，那么败坏呢就成为一个事实，是我们所必须面对的。 Setiap saat kita berhadapan dengan alam yang rusak, dengan relasi yang rusak, moral yang rusak, tubuh yang rusak. 那每一天呢，我们要面对败坏的自然、败坏的关系、败坏的道德。 Saudara, kita bisa memperbaiki sebagian kecil dari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia ini. 我们只能够修好一小部分的败坏。 Tetapi setiap kali kita mencoba untuk memperbaiki sesuatu, saudara sekalian, semakin kita menyadari bahwa sesungguhnya yang tidak bisa kita perbaiki itu jauh lebih banyak jumlahnya. 那么，但是呢，我们意识到，我们越要想更多的去修好呢，我们越发觉到，我们不能够修得很多。 Tetapi puji Tuhan saudara sekalian, rusaknya kehidupan manusia di dalam dunia ini tidak pernah menghalangi kuasa Tuhan. 但是感谢主，这个世界的败坏并不能够拦阻上帝的工作。 Tidak ada satupun yang terlalu rusak di dalam dunia ini yang tidak sanggup untuk diperbaiki oleh Allah. 没有任何东西是太过败坏，以致上帝不能够修好的。 Sudah di kayu salib, relasi manusia dengan Tuhan yang rusak dipulihkan. 在十字架上，人与上帝那个已经破坏的关系被复兴。 Dan suatu saat nanti saudara sekalian, seluruh ciptaan yang rusak ini saudara sekalian pun akan dipulihkan oleh Allah secara total. 那么有一天，这个完全的那个创造的败坏呢，有一天将被上帝复兴，完全的复兴。 Saudara, itulah janji Tuhan ketika ia memperlihatkan kepada Rasul Yohanes akan langit dan bumi yang baru. 这就是上帝的应许。当他向约翰先知展示着新天新地的时候， Suatu saat segala kerusakan yang masih harus kita hadapi hingga hari ini akan berakhir. 有一天我们今天所面对的一切的败坏将会结束。 Suatu saat yang rusak ini akan dipulihkan menjadi baru kembali. 有一天这些败坏的都要变成新的了。 Dan saudara sekalian, kalau Allah sanggup untuk menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada sebagaimana dicatat dalam kitab Kejadian, 那么如果呢，在创世纪当中，上帝能够从没有创造成有的话， maka sesungguhnya Allah pasti sanggup untuk memulihkan ciptaan yang rusak ini untuk menjadi baru 那 kembali. 么上帝肯定有能力把这个已经败坏的创造变成新的了。 Itulah sebabnya saudara sekalian, kita selalu punya alasan untuk berharap di dalam gelap. 这就是为什么我们永远有理由在黑暗中存着盼望。 Itulah sebabnya saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu untuk terus hidup di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. 所以我们作为上帝儿女，一定要活在上帝的盼望当中。 Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, gelapnya masalah dunia yang rusak ini tidak akan berlangsung selamanya. 那么，圣经告诉我们，这个世界上的一切问题的黑暗，并不会存到永远。 Kabar baik yang firman Tuhan berikan kepada setiap kita, Tuhan suatu saat nanti akan memulihkan dunia ini. 圣经赐给我们的好消息，就是上帝有一天将要复兴这个世界。 Tetapi janji Tuhan tidak hanya berhenti di situ saja, saudara sekalian. 上帝应许不只是停止在这里， Tuhan tidak hanya sekedar berjanji untuk memulihkan dunia yang rusak ini menjadi baru kembali. 上帝不只是应许他要复兴这个败坏的世界， Tetapi yang kedua, saudara sekalian, firman Tuhan juga menegaskan janji bahwa suatu saat nanti Tuhan akan tinggal di tengah-tengah kita bersama-sama dengan kita. 那么上帝不只是应许应许我们，他也应许说他有一天必要住在与我们同住。 Saudara, bayangkan Tuhan yang begitu mulia, 你是想想上帝是如此的荣耀， Raja di atas segala raja, 万王之王， pencipta alam semesta yang luar 创造 biasa ini. 万物的主。 Saudara, bayangkan Allah yang demikian berkenan untuk berdiam bersama-sama dengan kita, Sesiang. manusia yang lemah ini. 是想想这么伟大的上帝，这么荣耀的上帝，愿意与我们这些软弱的人同住， Saudara, bukankah ini kehormatan yang besar sekali? 这不是莫大的尊荣吗？ Siapa kita manusia sehingga Allah berkenan untuk dekat dengan kita? 我们人算什么呢？以致上帝喜悦要与我们同住。 Dan Alkitab mengatakan, saudara sekalian, Tuhan yang tinggal bersama-sama dengan kita itu akan menghapus segala air mata kita. 那
么圣经也说，与我们同住的上帝将要擦干我们一切的眼泪。 Air mata yang mungkin sampai malam hari ini juga engkau masih teteskan. 可能这样的眼泪到今天为止，你还是在流出来， Maut pun akan dihapuskannya. 连死亡上帝也会消除， Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. 没有任何，不再有一些哀悼，或是哭号，或是疼痛。 Saudara, bukankah ini kasih yang luar biasa besar, saudara? 这不是上帝最大的那个慈爱吗？ Siapa kita manusia sehingga Allah begitu mempedulikan apa yang kita rasakan? 我们人算什么呢？以致上帝如此的顾念我们的感觉。 Siapa kita manusia sehingga Allah berkenan untuk menghapus air mata kita? 我们人算什么呢？以致上帝喜悦擦干我们一切的眼泪。 Tapi Alkitab bukan hanya mengatakan demikian, saudara sekalian. Bukan hanya sekedar segala yang mendukakan kita itu dihapuskan. Tetapi Alkitab juga mengatakan kegelapan itu, saudara sekalian, sebagai simbol sesuatu yang rusak itu, saudara, tidak akan lagi menghantui kehidupan kita. 那么上帝不只是应许说这一切，他要擦干我们一些眼泪，而是呢，他要让这些那个黑暗，我们所面对的黑暗即将过去。 Sudah di langit dan bumi yang baru, Allah sendiri yang akan menerangi kita. 那么在新天新地里，那上帝本身要照亮我们， Ya, saudara mendengar dengan tepat. 我们能够正确的听从 Allah sendiri, 上帝本身， bukan lampu buatan manusia, 不是人造的灯光， bukan matahari yang meskipun begitu besar itu tetapi tetaplah hanya sekedar benda penerang ciptaan Allah. 不是那个巨大的太阳，因为那个也是上帝所创造的。 Tetapi saudara sekalian, firman Tuhan katakan Allah sendiri, sang pencipta segalanya, sang terang yang sejati dan kekal itu, Allah sendiri yang akan menerangi engkau dan saya dengan keindahan dan kemuliaannya. 而是上帝亲自的说，他是那个真光，他是永恒的光，他必要照亮光照我们。 Saudara, itu artinya kegelapan dunia ini karena dosa dan masalah tidak akan pernah lagi kita alami. 所以这个世界因为罪或问题的世界里面，我们不会再经历了。 Saudara, bukankah ini sukacita yang besar sekali? 这不是最大的喜乐吗？ Sukacita yang besar sekali untuk kita yang masih harus bergumul dalam dunia yang gelap ini. 这样的巨大的喜乐，是我们在这个一直在挣扎的世界当中所享受的。 Saudara, siapa kita manusia sehingga Allah merancangkan yang terbaik untuk kita? 我们人算什么呢？以致上帝为我们计划了最好的。 Itulah sebabnya saudara sekalian, engkau dan saya sebagai anak-anak Tuhan selalu dan akan selalu punya alasan untuk berharap di dalam gelap. 这就是为什么我们作为上帝儿女，我们永远有理由，而且永远有理由会要在黑暗中向上帝盼望。 Itulah sebabnya saudara sekalian, engkau dan saya sebagai anak-anak Tuhan, engkau dan saya perlu terus hidup berpengharapan bahkan di tengah-tengah gelapnya persoalan hidup. 所以，我们作为上帝儿女，我们需要在生活当中仰望上帝，更在黑暗当中仰望他。 Saudara, ingatlah, gelapnya masalah yang sedang engkau dan saya alami saat ini akan sirna suatu saat nanti ketika kita melihat kemuliaan Tuhan. 所以我们要记得，我们当今所面对的一些问题的黑暗，有一天，当我们看到上帝荣耀的时候，这一切都要消逝。 Saudara, malam hari ini saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan saudara. 那么今天呢，我不知道你们的情形是怎么样的。 Apakah engkau merasa hidupmu gelap? 你认为你的生活，你活在黑暗当中吗？ Mungkin gelap karena dosa atau karena kegagalanmu. 可能是因为罪的黑暗，或者是你失败的黑暗， Mungkin gelap karena kondisi keluargamu. 可能是你家庭所引起的黑暗， Mungkin gelap karena pandemi COVID-19. 可能也因为这个新冠病毒疫情的黑暗。 Jangan putus asa saudara sekalian. 不要绝望， Jangan pernah berhenti berharap. 千万不要停止仰望上帝。 Jangan biarkan gelapnya masalah kehidupan ini terus menyiksamu dan mengikis harapanmu kepada Tuhan. 千万不要让这个黑暗的那个情形一直的折磨你，使你失去你应该拥有的盼望。 Ingatlah, engkau dan saya tidak perlu berjalan sendirian di dalam dunia yang gelap ini. 你要记得，你和我不必要独自在这个黑暗的世界中行走， Ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan 因为有上帝与我们同在。 Maka pada malam hari ini saudara sekalian, 那么今天晚上呢， datanglah kepada Tuhan.
你要来到上帝面前。 Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan kehidupanmu. 主耶稣能够复兴你的生 Tuhan 命， Yesus sanggup untuk menerangi langkah hidupmu di tengah-tengah kegelapan dunia 主 ini. 耶稣有能力光照你的每一个步伐。 Datanglah kepada Tuhan Yesus. 来到主耶稣面 Percayalah 前， kepadanya. 要相信他， Milikilah pengharapan yang pasti di dalam Dia. 要在主耶稣里拥有肯定的盼望。 Dan alami sendiri bagaimana Tuhan akan memulihkan kehidupan kita untuk kemuliaan-Nya. Sesuatu yang indah akan terjadi pada waktunya nanti. 那么你要怎么样的经历，在有一天，上帝所赐给你的盼望和应许。 Mari kita tundukkan kepala. 我们低下头祷告。 Saudara, mari kita ambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. 让我们用一点时间，安静上帝面前来思想他的话语。 Renungkan kembali apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara pada malam hari ini. 好好的思想今天晚上上帝对你说了什么话。 Dan di dalam perenunganmu, pikirkan juga apa yang engkau ingin sampaikan kepada Tuhan sebagai respons dari firman yang telah engkau dengarkan. 那么你也要好好的思想，你要怎么样回应你所聆听、所思想的话语。 Kalau saudara mau dan saudara mampu, saudara boleh mengambil sikap berlutut. 如果你愿意或是你能够的话，请你跪下来， Mari kita bersama-sama tenang di hadapan Tuhan. 让我们安静在上帝面前。